wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat yang mulia ini. Kita baru saja selesai menunaikan salat subuh dan pada hari ini kita dapat mengadakan sujud sajadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ustazah Sharifah, terima kasih sahabatku Azwan Daud. Azwan masih lagi di hospital ke balik rumah dah? Baik. Terima kasih Kak Nurain dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat murid-murid kita yang berkesempatan berada bersama-sama dengan kita Kak Ina di dalam kuliah subuh pagi Jumaat ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membaca hadis yang ke-24. Sorry. Hadis yang ke-24 sudah pun dibaca. Pada pagi ini kita membaca hadis yang ke-25. Al-hadithul khamisu wal ishrun. Terima kasih Wan Nurliza, terima kasih Kak Kharijah, terima kasih Cianis daripada Gua Musa. Al-hadithul khamisu wal ishrun. Hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Hadis yang ke-25 ini juga daripada Abi Dzar. Kata Abu Dzar, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri. Jadi kata Abi Dzar, ada segolongan manusia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengata kepada Nabi, ataupun kita kata apa nama ni? Ngupak. Bukan mengupak. Mana mengadu kepada baginda Nabi tentang kehebatan dan pahala yang banyaknya dipunyai oleh orang-orang kaya. Sedangkan kami ni orang miskin tak dapat melakukan sesuatu yang mengundang pahala yang banyak. Macam kalau kita kata nak kecewa pun bukan jugalah. Cuma nak beritahu sedap orang kaya ya Rasulullah. Orang kaya ni dia boleh menggunakan sumber kekayaan dia, sumber kesenangan dia untuk melakukan apa sahaja yang mampu dia lakukan dan semuanya mendatangkan pahala. Kami orang miskin ni ya Rasulullah, banyak perkara yang terbantu yang tidak dapat kami lakukan. Jadi sekumpulan daripada sahabat Nabi SAW mengata begitu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Zahaba ahlud duyus. Dia kata orang-orang kaya telah mendapat bil ujuri, pahala yang banyaknya. Yusalluna kama nusalli. Di mana orang kaya dia semayang seperti mana kami semayang. Wa yusumuna kama nasumu. Dan orang kaya dia berpuasa seperti mana kami puasa.
wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan orang kaya dia boleh bersedekah dengan lebihan harta dia. Manakala kami tak boleh, sebab kami tak ada duit kat Nomi, kami tak ada duit kat Normazian, kami tak ada duit kat Saudah, kami tak boleh nak menderma banyak-banyak kat Khamsiah, sebab kami tak ada duit. Tapi orang kaya sekali dia menderma 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000. Sebab itu kalau kita tengok orang kaya, sekali dia menderma juta-juta. Kita menderma kat gaya RM10 tu ketar tangan, sebulan tak hilang lagi ketar. Kenapa? Sebab payahnya nak menderma RM10. Sebab RM10 tu amat besar bagi kita orang miskin. Ya Rasulullah, sedihnya kami, orang-orang kaya untung selalulah dia. Di mana-mana dia berada, dia dapat keuntungan kerana dia telah memperoleh pahala yang banyak. Kalau kami semayang, dia semayang juga seperti mana kami. Maka dia dapat pahala, kami dapat pahala. Kalau kami berpuasa, dia pun berpuasa juga. Kami dapat pahala, dia dapat pahala. Tetapi ada banyak benda yang dia buat, kami tak boleh buat. Apa dia? Iaitu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Iaitu orang kaya dia dapat menggunakan harta kekayaan mereka untuk melakukan apa jua bentuk kebaikan. Aida, orang kaya kadang-kadang dia buat kuih, dia boleh hantar kuih kepada kita kan? Sebab dia ada duit. Datuk Seri Syahidan, kadang-kadang dia bagi sumbangan duit. Kita tengok sekarang ni lah. Sekarang ni kita tengok untungnya orang kaya. Macam-macam dia boleh buat kebajikan dengan menggunakan sumber kekayaan dia. Manakala kita orang miskin ni, tukang tengok je lah. Tengok apa yang dia lakukan. Jadi mana aduan ini diadu oleh sahabat Nabi kepada baginda Nabi, mana seolah-olah sedak sokmo orang kaya ni Datuk Seri. Sedak sokmo dia. Dalam dunia mana dia akan dapat pahala banyak, dia akan dapat gantian yang terbanyaknya, yang hebatnya daripada Allah Ta'ala akhirat nanti. Lagi-lagilah banyak Allah Ta'ala beri kedudukan istimewa pada dia. Jadi kami sudahlah dalam dunia ni mana-mana serba kekurangan. Akhirat nanti barangkali kurang juga kami ni. Sahabat Nabi mengadu begitu kepada Nabi. Lalu Nabi kata kepada mereka, Nabi kata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi beritahu kepada sahabat yang mengadu ni, awalaisa bukankah qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk kamu bersedekah juga. Datuk Seri, Nabi tanya balik sahabat yang mengadu tadi. Yang mengadu bahawa tensionnya dia, perahnya dia, dengan sedihnya dia tak boleh melakukan banyak kebaikan seperti mana orang kaya dapat melakukan banyak kebaikan. Lalu Nabi tanya, Nabi kata, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang membolehkan kamu bersedekah juga? Ustaz Alwi, banyak benda yang ada pada kamu yang boleh kamu bersedekah. Kalau orang kaya boleh bersedekah dengan menggunakan harta mereka, kamu pun juga boleh bersedekah dengan menggunakan apa-apa yang ada pada kamu. Lalu Nabi pun memberi penjelasan satu persatu kepada para sahabat, supaya mu kena tahu bahawa sedekah ni bukan hanya menggunakan sumber keuangan saja. Bukan bersedekah ni dengan hanya menggunakan wang sahaja. Bukan bersedekah ni dengan hanya menggunakan harta sahaja. Bahkan Nabi kata, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Ingatlah setiap tasbih yang dilakukan oleh kamu itu dinamakan sedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah Kak Rusia, kakakku Halijah. Subhanallah, subhanallah yang kita kata tu adalah sedekah. Jadi oleh demikian, kalau kita tak boleh nak bersedekah dengan duit, bersedekah dengan tasbih kita sebanyak mungkin. Jangan malah-malah orang miskin. Dah mu duit tak ada, nak menderma tak ada, maka gunalah
lidah kamu untuk memperbanyakkan tasbih, kerana tasbih itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dan Nabi kata setiap takbir yang kamu ungkapkan itu juga merupakan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa tak boleh kamu lakukan? Sedangkan ia adalah terlalu mudah. Adik weh, sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil naik motor, sambil-sambil tarik lembu masuk dalam kandang, boleh je kita menyebut perkataan demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak juga kita dapat pahala sedekah hasil daripada kita lakukan demikian. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan Nabi kata setiap tahmid juga merupakan sedekah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah juga merupakan sedekah Kak Faridah. Kakakku Zana, mudahnya nak dapatkan pahala yang banyak ni Nabi kata. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan juga tahlil kamu merupakan sedekah. Ya Datuk Seri, senyum juga sedekah. Nabi kata dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Menghantarkan senyuman kepada saudara kamu juga merupakan sedekah. Jadi orang puan tengok mana-mana rakan-rakan kita, tolong senyum sikit. Alah dah lah muka comel, lawak masa pui, wuduh bangga. Tidak ada seri muka seorang tu. Sebab itu kalau kita selalu memberi senyuman kepada rakan-rakan kita, dia panggil exercise muka. Exercise muka ni lama-lama kelihatan kita cantik, Kak Faridah. Nampak lawa, nampak comel kita walaupun tua. Ni kita tengok orang tua makin uduh, makin uduh, makin uduh. Kenapa? Tak ada masa dia nak senyum. Kau warna Kak Faridah, kau warna Kak Zuraidah, kakakku Fatimah, tu sudahlah tua berjelbek, mucum, masam, puik muka. Baik. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Nabi kata selain daripada itu, kamu menyuruh melakukan kebaikan dan kamu melarang daripada melakukan kemungkaran juga adalah sedekah. Okey Kak Alijah, tengok budak nampak duk main lagi di padang bola, waktu hampir dengan maghrib, Kak Alijah pun pergi dekat dia adik. Waktu dekat maghrib dah balik buat persiapan. Kita semayang-semayang sama-sama. Kita doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala hilang penyakit yang sedang melanda dunia kita pada hari ini. Adakah dengan kita bercakap begitu budak nak marah kepada kita? Tak ada seorang pun nak marah. Tapi kenapa tak ada seorang pun bercakap begitu? Sebab kita penakut. Kita ni penakut. Kita rasa bukan khijaku, tu adalah khijau saya. Ni salah, memang salah. Sebab kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, khijau kitanya ialah al-amiru bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar. Khijau kita suruh orang buat baik, larang orang buat kemungkaran. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan binimu tu adalah sedekah. Kak Noma. Oh Kak Noma daripada mana Jabat Pah ni? Mana? Kak Umar Parih nu. Mereka Pah tu nama kepada dia mai? Tak ingat dah. Ada situ nama apa tak ingat. Okey Kak Noma. Nabi kata kemaluan binimu pun sedekah juga. Manakala muta nak tahlil, muta nak tahmid, muta nak tasbih. Kalau pula pada waktu tu nak suruh orang buat baik, tak ada orang nak larang orang buat kemungkaran, tak ada, maka mu bersamalah dengan binimu. Bila bersama dengan binimu ni, boleh pahala juga, pahala sedekah. Qalu ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya. Sahabat terkejut. Bila Nabi sebut satu benda-benda yang boleh mendatangkan pahala sedekah, siapa tahu Nabi kata kemaluan binimu juga merupakan sedekah. Lalu sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah kami menunaikan syahwah kami? Maknanya apakah dengan kami melakukan persetubuhan dengan isteri kami menyebabkan kami dapat pahala juga? Sedangkan itu adalah nafsu. Nabi kata qala
Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Nabi tanya balik sahabat yang bertanya. Nabi kata, apa pandangan kamu sekiranya kamu salah guna? Maksudnya sekiranya kamu pergi bersubuh dengan orang lain, orang tu bukan binimu, apakah berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka sahabat terdiam. Nabi kata, apakah pandangan kamu jika kamu pergi meniduri dengan perempuan yang bukan binimu? Aku nak tanya, mu berdosa ke pahala? Sahabat kata, ya berdosa. Maka Nabi kata, begitulah bila kamu mendatangi isteri kamu sedangkan berkahwin ini merupakan ibadah, maka kamu akan dapat pahala berterusan disebabkan kamu lakukan perbuatan demikian. Kenapa? Sebab itu merupakan satu kebaikan. Tapi ramai di kalangan orang-orang kita ni tak faham. Tak faham ataupun tak erti. Tidak ada ilmu. Kenapa? Kerana tak belajar. Jadi sebab itulah kena belajar kat Salihah. Kena belajar Ustaz Mas'ud. Kena ajar pelajar-pelajar kita supaya pelajar tahu. Jadi jangan duk risau apabila tak ada duit nak menderma. Kita pun berasa seolah-olah sikitnya pahala aku. Orang tu boleh dapat pahala banyak. Kenapa? Sebab dia boleh buat segala-galanya dengan limpah kurniaan Allah Ta'ala kepada dia. Aku tak boleh buat. Kenapa? Sebab aku tidak ada apa-apa yang Allah Ta'ala beri lebih berbanding dengan orang lain. Sedangkan banyak lagi benda-benda yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang boleh kita bersedekah. Kak Faridah. Betul? Kak Faridah, bak tu tak ada dalam sekarang dia. Pak Kak Faridah kena cari sedekah bak lain pula. Sedekah burung makan. Ya. Beri makan ke burung, beri makan ke kucing, beri makan kepada anjing, berilah makan kepada apa-apa binatang pun, mana tetap kita dapat pahala sedekah. Tapi saya tengok ramai juga Kak Faridah orang ni suka beri makan kepada burung dia kan. Orang ni suka beri makan kepada kucing. Makanan kucing tu lebih mahal daripada makanan yang dijamu makan kepada anak bini dia. Tapi semayangnya tak. Belajarnya tidak. Orang ni masuk neraka juga mung. Walaupun membuat baik pada binatang pun, Tuhan pun mudah neraka juga. Sebab apa? Sebab basic utama adalah semayang. Semayang ni merupakan perkara yang pertama akan ditanya di akhirat nanti. Nabi kata, awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-salah. Nabi kata mula-mula sekali perkara yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala ketika mana kamu dihisap adalah semayang. Semayang dulu. Jadi oleh yang demikian, rakan-rakan pelajarku yang kukasihi sekalian, marilah sama-sama kita berusaha untuk memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Kita cuba faham betul-betul, kita cuba tenangkan fikiran untuk memahami, cuba kita berlapang dada untuk menerima. Supaya apa yang kita pelajari ini, andai kata belum lagi kita lakukan, kita cuba lakukan. Andai kata sudah pun kita lakukan, kita tokok tambah. Supaya yang dilakukan itu akan bertambah banyak. Kalau yang belum kita lakukan itu, insya-Allah apabila kita lakukan, Allah Ta'ala akan beri pahala. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.